Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk menyambung saya kira sisa-sisa akhir buku ni, iaitu kita ada, saya ingat bab yang tajuk kecil ni kita nak habis sangat dah. Kemudian kesimpulan bagi buku ni dia bincangkan lebih kurang 3-4 muka sajalah berkenaan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi menarik kat tajuk ni sebenarnya. Dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ni perbincangan dia panjang sebenarnya. Dia masuk di bawah perbincangan kaedah ataupun metodologi dakwah. Sebab berdakwah ni pun ada dia punya kaedah juga. Tak boleh berdakwah macam tu saja. Saya ingat kalau cakap pasal kaedah berdakwah ni, ada orang yang, tuan-tuan dan puan ingat ada satu kes itu dia buat kempen nak kata sentuh anjing ni tak berdosa dalam Islam, ingat? Jadi dia buat apa? Dia buat kempen besar-besaran, orang Islam ramai-ramai mari saja sentuh anjing. Saya ingat beberapa penceramah kita, beberapa pendakwah kita tegur juga, antaranya termasuk saya ingat Dr. Ruzaimi, JK Fatwa kita tegur juga. Saya ingat lagi jawapan dia, dia kata kita masing-masing ada cara tersendiri untuk berdakwah. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Dia berdakwah ni dia ada dia punya kaedah dia. Bukan kita kata dia terbuka kita nak buat macam ni ikut suka hati lah. Dia bukan macam tu. Allah repair kereta pun ada manual, dia pula berdakwah. Jadi ada dia punya cara-cara dia, wallahu alam. Ya, jadi itu insya-Allah bab terakhir kita nanti dalam buku ni, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sebelum tu saya dah cari dah buku yang saya duk sebut minggu lepas. Ini buku dia, Syarah Kitab Tauhid, ataupun tajuk asal dia Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ni tulisan kita tahulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi buku dia nipis saja. Jadi yang tebal ni adalah setelah disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi buku ni 2 jilid. Saya jumpa buku ni kat kedai buku kedai buku Nurani kita. 2 jilid, dia tak jual satu jilid, dia jual 2 jilid terus. Dia punya harga apa semua saya takut nak umum kat sini, tapi kalau siapa nak, saya ingat boleh jumpa saya lepas kuliah ni, sebab kebetulan saya punya sahabat kerja dekat Isnad tu dia kenal dengan toki kedai Nurani tu. Jadi kalau nak order boleh lah, sebab masa saya beli hot ni je ada. Habis lah, saya beli habis tak ada. Jadi kita kata 2 jilid dia sekaligus. Harga tu saya tak seronok nak umum, sebab takut kan kata bisnes dalam masjid pula. Jadi nanti kita kata lepas kuliah ni, mai kita siapa nak beli boleh insya-Allah. Saya ingat paling lama pun dalam seminggu 2 lagi kita akan mula buku ni lah. Syarah Kitab Tauhid, tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sambung pada pengajian kita. Kita akhir sekali berhenti muka surat 495, dah hujung sangat dah. Iaitu di antara cara untuk kita nak membendung ataupun membasmi bid'ah di dalam masyarakat. Dan sekali lagi suka saya ingatkan, bid'ah yang kita sebutkan ni adalah bid'ah dalam akidah. Dalam bab fiqh ni dia punya isu dia tidak sebesar dalam bidang akidah. Okey, dalam akidah ni jauh lebih besar lagi, dikarenakan akidah tu sendiri adalah usul daripada agama. Jadi di antara caranya yang disebutkan di sini, melihat kepada manhaj ulama salaf terlebih dahulu, iaitu ulama salaf mengasingkan serta memulaukan pembuat bid'ah. Kita kata orang yang terutamanya dalam bid'ah dalam akidah ini diasingkan, dipulaukan oleh ulama-ulama salaf, sehingga kan ada riwayat, kita kata sebagai contoh, saya dah bawa minggu lepas, Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala enggan mensolatkan orang yang meninggal dunia dan dia merupakan penyebar fahaman Murji'ah. Solat pun dia tak mau. Dia tak mau solatkan. Dia datang majlis tu, sebab masa tu majlis tu di Masjidil Haram di Safa, ada dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam buku dia Talbisul Iblis, dan dia berlalu saja, dia tidak mensolatkan jenazah tersebut. Sebagai satu bentuk hukuman bahawasanya orang yang berpegang dengan akidah bid'ah dia tidak akan solatkan. Dan banyak lagi kita kata riwayat ada juga daripada Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, bahawasanya dia diajak bersembang dengan seorang pemuda daripada Qadari. Qadari ni Qadariyah, golongan yang tak percaya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan segala sesuatu. Allah tidak tetapkan takdir kita, kita sendiri yang buat takdir kita. Jadi golongan ni, setelah Ibrahim An-Nakhai tahu dia punya sifat dia tu,
maka dia larang orang ni untuk datang lagi ke majlis lagi dah. Sama ada kamu balik daripada sekarang, daripada tempat ni, dan jangan datang kembali, kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Maka ini ulama mereka memulaukan mengasingkan mereka yang terlibat dalam bid'ah dalam akidah ni disebabkan kesannya besar. Baik, kita sambung muka surat 495 tu kata pengarang. Dalil-dalil berkenaan pemulauan ahli bid'ah daripada Al-Quran. Maknanya kita kata pulaukan ni betul ke cara dia Ustaz? Ini dia kata dalil berkenaan pemulauan ahli bid'ah datangnya daripada Al-Quran, kata-kata dan juga perbuatan Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum jami'a, dan juga para ulama amatlah banyak. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Yang bermaksud, dan apabila kamu melihat orang memperolok-olokkan ayat kami. Maksudnya kita kata apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala diubah, ini tak macam ni, itu tak macam tu dan sebagainya. Dia cuba ubah perkara-perkara ni, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan perkara yang lain. Dan jikalau syaitan menjadikan kamu lupa ke atas larangan ini, maka janganlah kamu duduk lagi bersama orang yang zalim sesudah teringat akan larangan tersebut. Ini bab apa ni? Memulaukanlah, mengasingkan. Maknanya bila disebut berkenaan perkara yang berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang melibatkan banyak perubahan. Saya ingat baru hari ni, hari apa? Sabtu, semalam saya dengar ada satu siaran tu, dia menyebut, membincangkan berkenaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni masuk berkenaan sifat Allah ni, dia punya mula perbincangan tu, dia mulalah dengan kita kata Allah ini tidak berjisim seperti mana makhluk tidak berjisim, tidak berjirim, tidak. Dia mula nak masuk macam tu. Sehinggalah bila sampai kepada hadis berkenaan Nabi SAW sebut dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam kan. Hadis tu masyhur. Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Dia baca sampai situ saja. Dia kata ada pun turun ni bukannya turunnya Allah, sebab Allah ni tak macam makhluk. Maka dia kata yang turun tu kita kena takwilkan jadi turunnya rahmat Allah. Oh gitu pula kata. Jadi bila dengar tu, saya dengar macam tu, saya teringat pada pesanan ni. Dengar perkara macam ni, jangan habis masa dengar lah. Saya pun tutup radio, kata anak saya tanya, kenapa tutup? Kata dia cakap pasal apa? Saya kata tak payah dengar, tak apalah kata. Disebabkan apa benda ni? Ini Allah Subhanahu Wa Taala masukkan. Kamu melihat orang yang memperolokkan ayat kami. Syekh Utsaimin dalam buku dia Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Ibn Taymiyah, dia juga syarahkan, orang yang sama juga kita akan guna buku ni. Dia kata, saya tertarik bila dia sebut berkenaan takwil dan juga tahrif. Dia kata takwil ni ada banyak maksud dia, ada 3-4 maksud yang berlainan. Tetapi takwil ni salah satunya maksudnya adalah tafsir. Sebahagian ulama menggunakan perkataan tafsir, dia punya maksud dia sama dengan takwil. Maka bila dia sebut takwil dengan tafsir, sama sajalah, kita tahu. Di atas kefahaman ini Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, dia menamakan buku dia Jami'ul Ahkam fi Ta'wili Ayil Quran, iaitu buku dia menghimpunkan takwili ayil Quran. Maksud dia apa? Maksud dia tafsir. Okey. Jadi kata Syekh Utsaimin, bila orang yang sampai berkenaan bab sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia membincangkan berkenaan nama ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengubah makna tu, Allah Subhanahu Wa Taala jelas dalam hadis tadi, Nabi SAW dah jelas menyebut turunnya Allah. Bila Allah sebut turun, kita faham apa? Turun-turun lah, betul tak? Jadi daripada turun tu, dia ubah maknanya. Nabi sebut turun, dia ubah kepada turunnya rahmat. Yang ni kata Syekh Utsaimin, dia kata ini bukan tafsir, ini bukan takwil, dia kata. Sebab kalau takwil ni ada ulama kata lebih kurang je sama dengan tafsir. Yang ni bukan takwil, tetapi dia kata inilah dia tahrif. Apa dia tahrif? Perubahan sama ada perkataannya ataupun maknanya. Dan bab dalam mentahrif kitab Allah ni, percaya ataupun tidak, umat Islam bukan umat pertama yang buat. Tuan-tuan dan puan-puan perhatikan tak, kenapa dalam ayat Al-Quran, saya ingat umpamanya sebagai contoh, kami belajar tafsir bincang berkenaan tafsir di Masjid Bawah Temak setiap Jumaat pagi tu. Kami baru masuk juzuk 4 setelah 3 tahun lebih belajar. Maknanya satu juzuk 1 tahun, lebih kurang macam tu lah.
Jadi kami baru masuk juzuk 4. Sepanjang juzuk 3 sampai juzuk 4 ni, tak habis lagi Allah cerita bab Bani Israel. Tak habis lagi. Daripada surah Al-Baqarah juzuk 1, 2, 3, sambung juzuk 3 tu surah Ali Imran, habis juzuk 3, sambung juzuk 4 daripada surah Ali Imran lagi, Allah tak habis lagi bincangkan berkenaan jenayah Bani Israel. Sebab orang umat yang mentahrifkan kitabullah, iaitu Allah dah turunkan ayat, dia tak puas hati maksud ayat tu, dia ubah makna tu, dia mentahrifkan. Tahrif ni maksudnya ubah. Ini jenayah siapa? Ini jenayah Bani Israel. Jadi itu di antara sebabnya kenapa dalam Al-Quran banyak kali Allah ingatkan. Dalam surah Al-Baqarah ni surah kedua daripada Quran. Lepas habis surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, Allah duk ingatkan lagi mereka ni merubah kalamullah. Masuk surah Ali Imran, sambung lagi, mereka merubah kalamullah. Sebab apa? Antaranya kita kata disebabkan manusia ni memang, kalau kita tengok di kalangan golongan muslimin pun ada juga perangai macam ni. Na'udzubillah min zalik. Dia tahrif, dia merubah kalamullah. Nabi SAW dah cakap turun, kita faham apa? Turun lah. Cuma saja dia bincangkan, saya ingat dia kata kat situ, kita tak boleh kata turun. Sebab kalau kita kata turun, terbayanglah manusia turun. Kita kata itu kita serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak fikirkan Allah turun macam mana? Itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka inilah kita kata golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut memperolokkan ayat Allah. Allah dah sebut macam ni, dia kata tak. Sebenarnya maksud Allah bukan macam ni, maksudnya sedemikian. Nabi SAW dah sebut sedemikian, dia kata tak, Nabi cakap macam tu, tapi maksud Nabi tu lain, maksud dia tersembunyi. Oh, macam tu pula kata. Jadi jumpa orang macam ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu duduk bersama mereka, jangan dengar dia punya perkataan sehinggalah dia bincang bab lain. Dia bincang bab lain. Kita sekarang ni lama tak hujan, masa tu nak sembang tak apa. Benda awak tak ada kena-kena. Benda tak ada kena-kena dengan memperolokkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukannya ulama sebut, tuan-tuan dan puan-puan. Ini siapa sebut? Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Jangan kamu duduk dengan mereka sehinggalah mereka bincang bab lain. Sebab benda tu dia jadi fitnah kepada diri dia, dan begitu juga dia jadi fitnah kepada diri kita sendiri. Itu bahaya. Baik, yang kedua, firmannya lagi dalam surah An-Nisa ayat 140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Yang bermaksud, dan sesungguhnya telah diturunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki perbincangan lain. Jelas tak? Jelas kata. Jangan duduk, mereka duduk pusing-pusing ni, jangan duduk, jangan dengar berkenaan perkara ni sampai mereka buka bab lain, sampai mereka tak bincang bab tu. Sesungguhnya jikalau kamu berbuat demikian, kamu adalah serupa dengan mereka. Saya ingat ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni digemakan oleh Nabi SAW, yang mana kata baginda SAW, aku bersumpah dengan kamu berkenaan 3 perkara, maka hendaklah kamu perhatikan perkara tersebut. Salah satunya kata Nabi SAW, barang siapa yang menyintai suatu kaum, Allah akan jadikan dia sebahagian daripada kaum tersebut. Sayang kepada orang Syiah umpamanya, dia saudara kita juga, dia ni sayang kepada orang Syiah, Allah akan jadikan sebahagian daripada situ. Sayang kepada golongan yang mentakwilkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tolak perkara ni, kata ni tak masuk akal, tu tak masuk akal, ni kena ubah dan sebagainya. Sayang pada golongan ni, jadi macam mana? Jadi macam tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Nabi SAW bersumpah dengannya, jikalau kamu duduk bersama mereka, kamu adalah serupa saja dengan mereka. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan ke semua orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam, wa na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya orang dah kumpulkan dah, kita kata munafik di geng-geng munafik, kafir geng-geng kafir, Allah dah kumpulkan dalam neraka Jahannam. Kalau kita pun duduk berkasih sayang, duduk bertoleransi, dia jadi apa? Jadi sama macam tu lah. Itu pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan silap faham, saya bukan suruh kata jumpa mereka ni tumbuk cukup-cukup tu kan. Jangan macam tu. Cuma saja kita kata dalam bab ni jangan kita berbincang, jangan kita luangkan masa, hatta bersahabat itu pun kita kata bertegur siapa tidak ada masalah. Saya pun tidaklah kata sampai jangan tara macam tu, tetapi berhikmah lah. Kita kata berpada-pada, takut kita pun jatuh jadi macam tu. Wallahu alam. Baik, Imam Al-Qurtubi telah menafsirkan ayat di atas seperti berikut.
Dia kata maka diperdalilkan dengan ini ke atas wajib dijauhi pembuat maksiat sekiranya mereka melakukan kemungkaran, kerana sesiapa yang telah mengasingkan dirinya dari mereka, maka sesungguhnya ia telah redha dengan perbuatan maksiat mereka itu, dan meredai ke atas kekufuran adalah hukumnya kufur. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, sesungguhnya kamu adalah serupa dengan mereka. Oleh itu sekiranya telah dipersetujui akan menjauhkan pembuat-pembuat maksiat sebagaimana yang kami telah jelaskan, maka penjauhan dari ahli bid'ah dan ikutan hawa nafsu adalah lebih berhak dikenakan ke atas mereka. Maksudnya dia kata, kalau orang yang buat maksiat, kita kata dah nasihat dah sebut dah, kita kata kan, dah sebut dah pada mereka berkenaan benda ni jangan buat, kamu buat ni nak maksiat, dah sebut dah nasihat dah, maklumat tu sampai dah pada dia, dah sampai dah. Kita tengok dia buat juga, kita kata dan nasihatkan pada dia, dah beritahu, maklumat tu dah sampai pada dia, dia pun tahu benda yang dia buat tu salah, dia dah tahu, tapi buat juga. Masa tu kita kata tertakluk kepada ayat ni, jangan duduk dengan mereka lah, jangan redha kepada mereka, kerana sesungguhnya perbuatan mereka tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha dengan perbuatan mereka itu. Okey, itu kalau ahli maksiat. Nabi SAW menceritakan kepada kita, jenayah pertama, kemungkaran kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama ke atas Bani Israel dalam bab ni di dalam bab maksiat, bahawasanya ada seorang, kita kata daripada Bani Israel, kata Nabi SAW, hari yang pertama dia keluar, dia bertemu dengan rakannya dan dia nampak rakannya berbuat maksiat. Hari pertama dia pergi, dia nampak rakan tu buat maksiat. Maksiat apa? Wallahu alam. Nabi tak cerita secara mendalam lah, ataupun wallahu alam, mungkin saya tak terjumpa riwayat yang terperinci dah. Tapi kata Nabi SAW, hari pertama dia bertemu dengan rakan dia, dia nampak rakan dia buat maksiat, lalu dia nasihatkan. Hak tu betul dah tu. Dia nasihatkan rakan dia, yang kamu buat benda ni salah, jangan buat macam ni, bercanggahan sekian-sekian dan sebagainya, dia nasihatkan. Hari kedua dia jumpa dengan rakan dia tu, rakan dia masih melakukan maksiat yang sama, tetapi dia tidak lagi tegur. Itu hari kedua. Mari hari ketiga, dia jumpa lagi dengan kawan dia tu, berkawan lagi dengan orang yang sama. Kata Nabi SAW, bukan saja dia tak nasihat, bukan saja dia tidak asingkan. Kita tengok lafaz hadis tu, maksudnya sedemikian. Malahan hari ketiga itu, kata Nabi SAW, dia pun pergi join kawan dia tu buat benda salah tu. Hak ni memang teruk sungguh. Lalu kata Nabi SAW, inilah dia kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kepada Bani Israel. Maka kalau kita nampak kemaksiatan ni, ini pun saya ingat kena pergi lebih mendalam sikit. Bukan nampak kemaksiatan tu, kita kata nampak maksiat berlaku, nampak benda salah berlaku, kita kata dalam kekuasaan kita untuk tegur, tapi kita tengok jauh siap-siap lah, kita kata boleh lah juga. Tetapi ni termasuk dalam hadis, kalau kita ingat balik, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan dia. Kalau tak mampu dengan lisan dia, kalau tak mampu dengan hati dia. Dan kalau hati itu selemah-lemah iman, dia kata kan. Maka itu langkah pertama. Kita jumpa orang buat maksiat, kita kata sebut dulu, benda ni salah, benda ni tak betul. Beritahu tu buat juga, jangan berkawan lah. Maksudnya janganlah rapat sangat. Yelah, jumpa bertegur lah, tapi janganlah terlalu luangkan masa sangat. Itu maksud dia. Dan kata Al-Qurtubi, dia kata kalau dalam bab maksiat pun dah jelas dah Allah suruh asingkan. Dalam bab maksiat, keingkaran pada Allah, itu pun Allah kata jangan duduk sangatlah dengan mereka ni, sebab takut nanti kemurkaan datang, kamu berkena sekali. Bila masuk azab Allah dalam neraka tu, takut Allah hitung kamu sebagai sebahagian daripada golongan ni sekali. Kata Al-Qurtubi, kalau dalam bab maksiat pun Allah dah suruh jauhkan, maka dalam bab bid'ah, sekali lagi kita sebut dalam bab ni bid'ah apa? Bid'ah dalam akidah. Kita kata kalau dalam bab bid'ah dalam akidah, itu lebih teruk lagi, kata Al-Qurtubi. Jadi kalau maksiat pun dah kena asing, bid'ah lagi-lagilah disebut sedemikian. Itu maksud dia. Okey. Juhaybir telah meriwayatkan bahawa Ad-Dhahhak telah berkata, termasuk di dalam agama, di dalam ayat ini ialah setiap pembuat rekaan baru dalam agama sebagai ahli bid'ah sehingga ke hari kiamat. Maksudnya arahan untuk kata jangan duduk sangat dengan mereka ni, kalau nanti Allah kira mereka sebagai orang munafik ataupun orang kafir, kamu pun termasuk sekali dalam perkiraan tu. Itu maksud dia. Termasuk juga kata Ad-Dhahhak adalah pembuat bid'ah sehingga ke hari kiamat. Okey, jadi hati-hati. Para ulama hadis pula telah mengkhususkan bab tertentu berkenaan tajuk pemulauan ahli bid'ah. Contohnya adalah seperti berikut. Di dalam Sahihul Bukhari
bab apa yang dibenarkan dari permulaan bagi sesiapa yang membuat maksiat. Maksudnya dia nak kata apa macam ni? Kisah dia macam ni. Ulama hadis ni seperti Al-Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Hafiz Al-Munziri, ulama hadis ni di sisi mereka ada satu kaedah. Mereka ada satu kaedah yang saya ingat pernah juga sebut benda-benda ni. Tetapi kaedah ahli hadis ni, bila mereka kumpul, cuba kita letak diri kita dalam situasi mereka. Bila dia kumpul hadis ni, hadis-hadis yang banyak, ialah kumpul tu satu hal, hafal tu satu hal, hafal sanad dia, hafal matan dia, yang tu satu cerita lah. Sekarang ni soalan dia, bila dia dapat satu hadis yang banyak, hadis ni banyak, kalau tengok Musnad Ahmad ada 20,000 lebih hadis kan. Okey, bila mereka dapat hadis ni, macam mana mereka nak susun hadis tu? Yang tu pun kita kena fikir tak? Sebab hadis ni kita kata bila dah sampai beribu-ribu macam tu, katalah 7, 8, hatta kalau kita kata 10,000 sekalipun, macam mana kita nak susun hadis ni? Cuba kalau kita letak kedudukan kita kat mereka. Okey, sekarang ni kita dah dapat banyak hadis, ada 10,000 hadis, kita nak masuk dalam buku kita. Soalan pertama dia, macam mana kita nak masukkan hadis ni? Nak susun macam mana? Tak akan kata bagi muat je Ustaz, berterabur habis ya? Tak ada lah dia punya pengajaran dan iktibar yang dia boleh ambil daripada hadis tu. Betul tak? Sebab berterabur. Maka apa yang ulama hadis buat? Mereka akan baca hadis ni. Mereka akan baca hadis ni, mereka akan istiqra'. Dia akan tengok ke istiqra' ni, maksudnya baca daripada awal sampai habis. Baca semua. Mereka akan baca hadis ni dan mereka akan meletakkan pengkelasan hadis ni menurut dia punya kadar kepentingan dia. Boleh faham tak? Okey. Jadi kalau dibaca hadis ni berkaitan dengan bab akidah, berkaitan bab keimanan pada Allah, maka yang ni kita letaklah satu bab keimanan pada sifat Allah umpamanya. Okey. Dia baca hadis kedua, hadis ni pun penting berkenaan dengan solat berjemaah, caranya sekian-sekian. Maka mereka pun letak bab cara solat berjemaah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan faham dekat situ, saya harap penjelasan saya cukup jelas lah kot. Maknanya perletakan bab tu menunjukkan kepentingan hadis tu. Betul tak? Okey, perletakan bab tu menunjukkan hadis tu apa yang dia dapat faham daripada hadis tu. Disebabkan tu ulama hadis, kalau kita nak tengok dia apa yang mereka cuba highlight, apa yang mereka cuba jelaskan daripada hadis tu, kita tengok kepada perletakan bab-bab dia. Itu yang penting. Sebab tu dalam Al-Imam Bukhari, ada orang sebut berkenaan fiqhul Bukhari. Orang kata Imam Bukhari ni dia bukan saja imam hadis, tetapi dia juga imam fiqh. Selalu bila sebut macam tu, orang akan tanya, mana dia buku fiqh Imam Bukhari? Jawabnya, buku fiqh Imam Bukhari adalah Sahihul Bukhari. Tu jawapan dia. Okey? Kita kata, Ustaz, ni buku hadis. Hadis tu dikumpul dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau nak tengok fiqh Imam Bukhari, tengok kepada perletakan bab Imam Bukhari. Sebab bila diletak bab tu menunjukkan apa yang difaham berkenaan hadis tu. Sebab tu kalau ulama hadis, kalau kita nak tengok kefahaman dia berkenaan hadis, kita tengok dekat mana? Dekat bab dia. Okey? Sebab tu pengarang ni bila dia bincang dalam bab ni, dia kata para ulama hadis telah mengkhususkan bab-bab tertentu berkenaan tajuk pemulauan ahli bid'ah. Apa sebenarnya yang dia nak cakap ni? Dia nak kata bab memulaukan ahli bid'ah ni diberikan penekanan oleh para ulama. Itu yang dia nak cakap. Sebab tu ulama letak bab. Kalau benda ni tak penting, ulama tak letak bab dah, dia ambil hadis tu. Sebab satu hadis ni dia punya intipati pengajaran dia mungkin 3-4 benda yang berlainan, betul tak? Ulama hadis ni hebat tuan-tuan. Daripada satu hadis dia boleh bawa keluar 3-4 hukum yang berlainan. Saya tertarik pada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Satu hadis saya bagi contoh. Kenapa saya kata bab dalam soal meletakkan bab ni penting? Sebab bab tu menunjukkan apa yang difaham pasal hadis tu. Okay? Al-Imam Al-Bukhari, saya pernah cerita tapi saya ingat ni lama dulu lah. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata pada suatu hari saya datang, dia kata menaiki saya punya keldai saya. Dia kata saya naik keldai saya lalu di hadapan jemaah Nabi SAW sedang solat berjemaah bersama dengan para sahabat. Okey, Nabi SAW sedang solat dengan para sahabat dan dikata di hadapan Nabi ada sutrah, iaitu ada dinding lama tu. Saya lalu di hadapan jemaah tersebut, dia kata. Naik apa? Naik keldai. Ingat kisah ni sebab nanti banyak hukum nak keluar. Okey. Saya naik keldai, saya lalu dekat jemaah ni, Nabi SAW sedang mengimamkan jemaah para sahabat. Saya lalu di hadapan, kemudian dah habis lalu hadapan tu, saya
bahasa kita parking ya. Parking unta, saya turun daripada unta, saya tambat unta saya, lalu saya masuk ke dalam celah-celah jemaah para sahabat dan tidak ada para sahabat yang berkata apa-apa pada saya. Habis hadis. Kalau kita lah dengar hadis ni, oh gitu cerita dia. Habis lah. Kan? Al-Imamul Bukhari dia bawa keluar paling kurang 3 hukum yang berbeza daripada hadis ni. Masya-Allah, cerdik sungguh kata. Dalam satu bab dia kata bab hukum keldai lalu di hadapan jemaah solat. Sebab ada hadis lain yang Nabi SAW kata diulangi solat yang lalu di hadapannya anjing hitam, keldai dan juga wanita. 3 perkara. Nabi SAW kata diulangi solatnya. Al-Imam Al-Bukhari bawa dalam bab ni kata Ibnu Abbas naik keldai, lalu depan jemaah Nabi tak ulang pun solat dia. Menunjukkan bahawasanya sebutan Nabi itu diulangi solat, iaitu perkara ni boleh mengurangkan khusyuknya solat. Dan sebahagian ulama menafsirkan kenapa keldai menghilangkan khusyuk, sebab zaman dulu bila orang datang nak berdagang, dia bawa apa? Dia tak bawa kereta, dia tak bawa pickup truck. Dia bawa apa? Dia bawa barang-barang dia yang dipikul oleh keldai. Jadi bila orang solat ni lalu keldai bawa barang dia, "Wih, banyak barang pun sikit lagi boleh aku beli you." Dia tengok macam tu. Okey? Jadi perkara ni kata Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas lalu depan jemaah Nabi dan sahabat dan mereka tidak mengulangi solatnya. Menunjukkan hadis tadi dia bersifat makruh, bukannya bila lalu tu kena ulang solat tu. Bukan macam tu. Masya-Allah, cerdik ulama hadis. Itu hukum pertama. Hukum kedua, bahawasanya dia kata sutrah imam, sebab Ibnu Abbas kata yang ada sutrah tu siapa? Nabi. Sahabat ada sutrah tak? Tak ada. Kata Al-Imam Al-Bukhari menunjukkan bahawasanya sutrah imam telah pun termasuk dalam sutrah makmum. Hukum kedua. Hukum ketiga dia kata bahawasanya kanak-kanak solat di dalam saf imam, di dalam saf makmum tidak ada masalah. Sebab Ibnu Abbas kata saya masuk ke celah-celah saf sahabat dan tidak ada orang yang menegur perbuatanku. Menunjukkan kalau kanak-kanak solat saf 1 ke 2, sah tak solat tu? Sah. Sebab kalau tak sah, mesti sahabat tegur Ibnu Abbas yang masuk celah-celah sahabat tadi. 3 hukum daripada hadis yang pendek. Masya Allah. Menunjukkan apa? Bahawasanya ulama ni macam Imamul Bukhari, mana kita nak tengok dia punya kemahiran berkenaan kefahaman hadis tu, kita tengok dekat bab dia. Bab kanak-kanak lalu di hadapan orang solat. Kita faham dia nak cakap apa? Kanak-kanak lalu depan orang solat tidak membatalkan solat. Nampak tak? Okey. Jadi berbalik pada sini. Kenapa dia kata ulama hadis telah mengkhususkan bab tertentu dalam tajuk ni, menunjukkan bahawasanya yang pertama, hadis-hadis dalam memulaukan pembuat bid'ah banyak. Satu nak tunjuk tu. Sehingga kan ulama meletakkan bab yang khas menunjukkan benda ni penting. Itu dia nak kata. Dan yang kedua, bahawasanya bila ulama dah letakkan macam tu, menunjukkan penekanan mereka terhadap bab ni. Maksudnya ni bukan bab kecil-kecil, ni bukan bab main-main. Kalau bab kecil-kecil, tak ada lah Imam Bukhari letakkan satu bab yang khas dalam dia punya buku dia. Itu maksud dia. Boleh faham kan? Sebab tu penting dia kata, ialah kalau kita sekali baca mungkin kita tersilap pandang. Dia kata para ulama hadis telah mengkhususkan bab tertentu berkenaan tajuk permulaan ahli bid'ah. Pokoklah kita baca, habis tu apa maksud dia? Maksudnya benda tu penting. Itu maksud dia. Okey? Dan bukan saja situ, dia menggariskan ada 5 ulama di sini. Dia kata dalam Sahih Bukhari ada. Maknanya Imamul Bukhari menekankan perkara ni di dalam satu bab yang dipanggil bab apa yang dibenarkan dari pemulauan bagi sesiapa yang membuat maksiat. Ini dalam Sahih Bukhari. Ada bab tu dia kata. Okey? Yang kedua, di dalam Sunan Abi Daud, bab menjauhi ahli hawa nafsu dan kemarahan terhadap mereka. Satu. Yang kedua, Abu Daud juga letakkan bab meninggalkan ucapan salam kepada ahli hawa, iaitu ahli nafsu, sampai ke tara tu. Maksudnya orang ahli bid'ah terutamanya dalam akidah, memang dalam bab bagi salam kepada mereka pun ulama salaf ada yang kata jangan bagi salam. Memang ada. Bab ni memang ada bincang. Sekali lagi Ibnul Jauzi dalam Talbisul Iblis, saya lupa dah siapa dia punya apa ni, rasanya Sulaiman Al-Ash'ad, Sulaiman Al-Ash'ad Abu Daud lah, masya-Allah. Saya tak ingat dah siapa nama dia. Ada seorang ulama salaf tu, dia di hujung hayat dia, waktu dia dah sakit nak meninggal dunia tu, dia duduk menangis. Dia duduk menangis, duduk menangis macam menangis taubat menyesal macam tu. Anak murid dia tanya pada dia. Dia kata, "Imam," kata, "takkan imam takut mati kot?" Dia kata. "Selama ni duduk mengajak, takkan imam takut mati?" Dia kata, "Aku bukan takut mati," dia kata.
Tetapi aku ingat ada, ini bukan saya reka kisah, ada dalam Talbisul Iblis Ibnu Jauzi. Tengok dalam fi dhammil bid'i wal mubtadi', iaitu di dalam bab mencela bid'ah dan orang-orang yang membuat bid'ah. Dia cerita-cerita ni. Okey? Cari dalam naskah asal. Saya tengok dalam terjemahan tak ada, dalam Arab asal dia ada cerita ni. Dia kata, dia duduk menangis tu anak murid dia tanya, kamu takut mati ke? Dia kata tak, bukan saya takut mati, dia kata. Tetapi pada suatu hari saya lalu, dia kata, saya berselisih dengan seorang lelaki, dia kata. Dan saya tahu lelaki itu merupakan pengikut tegar, merupakan penyebar tegar mazhab Qadariyah yang tak percaya bab takdir tu. Dan dia kata, saya terbagi salam kat dia. Saya terbagi salam, Assalamualaikum pada dia. Dan aku takut, dia kata, kalau saya kembali, saya takut kalau saya kembali pada Allah, benda ni Allah akan hitung kat saya. Saya takut Allah akan hitung. Dia ni tak percaya pada qada dan qadar, tak percaya pada ketentuan Allah. Yang kamu beri salam macam mesra kat dia tu pasal apa? Dia takut macam tu. Masya Allah. Okey, ini pegangan ulama-ulama salaf. Memang kalau kita baca, memang tegas. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini bid'ah dalam akidah. Okey, sekali lagi kan saya takut risau duk sebut macam ni, ada perbezaan dalam fiqh, kita jumpa dia jangan bagi salam. Mampus kata. Siapa kata jangan bagi salam? Ustaz Azri kata, kena bulak kata. Bukan tu maksud saya. Ini bid'ah dalam akidah. Kotlah, bukanlah minta, tapi terjumpa orang Syiah ke apa ke, tak payah nak baik-baik sangatlah. Itulah maksud dia. Okey, tadi Sunan Abi Daud. Yang ketiga dia kata, begitu juga di dalam kitab Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia membawakan satu bab. Nama bab ni bab haram memulau antara umat Islam. Okey, bab haram memulau di antara umat Islam. Maknanya sesama orang Islam ni kita tak boleh sisih pulau dia. Tak habis lagi. Dia pun cakap bab memulaukan di antara umat Islam, melainkan dipulaukan dengan sebab bid'ah atau menzahirkan perbuatan yang fasik. Maksudnya dia pengikut akidah bid'ah, ataupun dia ada perbuatan maksiat yang dia buat terang-terang, kita kata dia buat dengan penuh kebanggaan. Okey, jadi saya ingat khutbah kita semalam tak ada bawakan hadis kullu ummati mu'af illa al-mujahirin. Ada saya ingat khatib membawakan. Apa maksud dia? Setiap umatku pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan orang yang terang-terang menzahirkan dia punya kemaksiatan dia. Terang-terang ni dalam arti kata dia bangga, dia buat maksiat dan dia bangga dengan maksiat dia. Yang ni Allah tak ampun orang macam ni. Okay, jadi kata Al-Imam An-Nawawi, jumpa orang macam tu, dia buat perkara fasik, dia buat perkara maksiat, dia buat perkara kufur, lalu dia berbangga dengannya. Yang ni kata Imam Nawawi, hak ni pulaukan dia lah. Okay? Sebab apa? Kadang-kadang kita ni manusia, kita kata, bila kita berkawan juga dengan macam ni, walaupun dia tegar dengan pelakuan maksiat dia, seolah-olah macam kita mengiktiraf dia. Kita takut macam tu. Saya lagi kan dia rasa macam, aku ni buat-buat pun, tapi orang duk berkawan. Kalau aku duk geng-geng masjid, geng usrah, duk kawan dengan aku, maksudnya okey kot. Jangan macam tu. Ataupun orang lain tengok, dia kata dia ni okey ni, kata takkan geng usrah sebelah masjid sekarang kan. Takkan geng usrah sebelah masjid duk berkawan dengan dia. Umpamanya sedemikian. Okay? Jadi kita kata itu dia antara sebab dia. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam kitab Syarah Sunnah oleh Imam Al-Baghawi, disebut bab menjauhi ahli hawa nafsu. Ada juga bab tu. Nampak kita kata bid'ah, orang ahli bid'ah ni, sekali lagi dalam akidah, jauhkan dia. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri, disebut bab penegahan dari menyukai kepada keburukan dan ahli bid'ah, kerana manusia itu adalah sepatutnya bersama orang yang dikasihinya. Wallahi jamil. Apa dia kata? Manusia itu bersama orang yang dikasihinya. Perkataan dia ni datang daripada mana, tuan-tuan dan puan? Hadis Nabi SAW. Okey, ada seorang sahabat datang pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kamu adalah orang yang paling saya cintai sekali. Dia sebut pada Nabi SAW, kamu adalah orang yang paling saya sayangi sekali. Kata Nabi SAW, engkau bakal duduk bersama orang yang kamu kasihi. Nabi ni kita tahu apa di antara sifat nubuah dia. Dia ada apa kita panggil? Jawami'ul kalim kan? Apa jawami'ul kalam? Apa maksud jawami'ul kalam? Perkataan yang pendek tapi mendalam maksud dia. Ulama mensyarahkan hadis ni. Bila Nabi SAW kata kamu akan bersama orang yang kamu kasihi. Apa maksud dia? Maksud dia yang pertama, orang yang tanya tadi tu, yang dia kata, ya Rasulullah, dia kata kamu adalah orang yang paling saya cintai. Nabi SAW balas dekat dia, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayangi. Apa maksudnya? Orang yang bertanya tadi tu, sebagai ganjaran pada kesempurnaan iman dia, dia akan duduk di syurga bersama Nabi SAW.
Itu maksud dia. Maksud yang kedua, bahawasanya kehidupan kita dalam dunia ni, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kita bersama orang yang kita sayang. Jadi sebab tu berhati-hati dengan siapa yang kita sayang. Itu berbalik pada hadis tadi. Sayang pada orang kafir, Allah bangkitkan, na'udzubillahi min zalik, Allah bangkitkan dengan siapa? Orang kafir. Sayang pada orang munafik, Allah bangkitkan bersama orang munafik. Sayang kepada orang yang fasik, banyak maksiat dia, Allah bangkitkan bersama orang yang banyak maksiat dia. Saya baru terbaca satu hadis baru ni, menarik hadis ni, dalam bab memberi khabar gembira oleh Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saya kongsikan, menarik kisah ni. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu pada satu ketika dia kata dia bangun pagi tu, lepas dia dah bersiap apa semua, dia nak keluar rumah dia. Dia kata, cerita sangat menarik. Dia kata, saya berazam pada hari ni, dia kata, saya nak jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata. Maknanya sepanjang hari ni saya nak teman Nabi SAW. Tak nak buat kerja lain, nak teman Nabi SAW. Maka dia kata, saya pun berangkat pergi ke Masjid Nabawi. Bila saya pergi ke Masjid Nabawi, saya tengok Nabi SAW tak ada. Lalu saya tanyakan kepada sahabat di situ, tanya mana baginda Nabi SAW. Mereka kata Nabi SAW pergi ke arah sana. Saya pun adalah tunjuk satu arah, saya pun ikut arah tu, sehinggalah saya sampai ke sumur ataupun kolam kecil kan. Satu kolam kecil, yang kolam tu orang panggil nama kolam Aris. Saya sampai kat situ, rupanya Nabi SAW pergi ke kolam tu untuk qada hajat dia, kata. Lalu saya duduk di situ sehingga Nabi SAW selesai. Lalu saya tanyakan dia, jauh ya Rasulullah, boleh tak saya datang? Adkhul, boleh tak saya masuk? Nabi SAW kata, masuklah. Lalu bila saya datang, dia kata, saya tengok Nabi SAW menyingkapkan dia punya pakaian dia sehingga ke betis dia, dan dia letakkan betisnya di dalam kolam tadi, dan dia duduk betul-betul di tengah kolam tersebut. Lalu Abu Musa kata, ya Rasulullah, dia kata, hari ni saya akan jaga tuan, saya akan jadi khadam tuan, dan izinkan saya berjaga di pintu sumur Aris ni. Dia pun duduk jaga kat pintu sumur Aris tu. Sekali lagi dia kata, ada orang ketuk pintu daripada luar, cuba nak masuk. Dia tanya siapa, dia kata. Orang tu kata Abu Bakar. Lalu dia kata, tunggu sekejap, saya tanya pada Nabi SAW. Lalu saya pergi pada baginda Nabi SAW, saya kata, ya Rasulullah, Abu Bakar nak masuk, dia kata. Lalu dia kata, Nabi SAW kata, izinkan Abu Bakar masuk dan gembirakanlah dia dengan khabar syurga kepadanya, Masya Allah. Lalu dia kata, saya pun pergi, saya sebut pada ya Abu Bakar, Nabi SAW izinkan kamu masuk, dan Nabi SAW memberikan khabar gembira pada kamu berkenaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Abu Musa, Abu Bakar masuk dan dia duduk di sebelah kanan Nabi SAW, dan dia pun menyingkapkan pakaiannya dan dimasukkan kakinya ke dalam sumur tersebut, sama macam Nabi SAW. Kemudian saya duduk lagi di pintu. Dia kata, bila saya duduk di pintu, saya terdetik dalam hati saya kata, kalaulah Allah nak kebaikan kepada hamba-Nya pada hari ini, mesti orang tu datang. Sebab apa? Nabi tengah rehat duduk, dan siapa datang, Nabi beri khabar apa? Khabar syurga. Lalu dia kata, saya duduk, sikit lagi datang orang nak buka pintu. Saya tanya, siapa ni? Dia kata, Umar Al-Khattab, kata. Lalu aku tanyakan pada Nabi SAW, sama macam kisah Abu Bakar tadi, boleh tak dia masuk? Nabi kata, izinkan dia masuk dan berikan dia khabar gembira berkenaan syurga. Lalu Umar pun masuk, dan Umar duduk di belah kiri Nabi SAW dalam keadaan dia singkap sehingga ke betis, dan dia masukkan kaki dia ke dalam sumur tersebut. Maknanya Nabi duduk tengah, Abu Bakar duduk kanan. Ni ada dia punya sebab dia. Lepas ni kita tengok. Nabi duduk tengah, Abu Bakar duduk kanan, Umar duduk kiri. Kemudian datang orang ketiga, dia kata. Orang ketiga tu pun nak masuk, aku tanya siapa? Dia kata, Uthman Al-Affan, dia kata. Lalu Nabi SAW beritahu yang sama, tapi Nabi ada tambah benda sikit. Nabi kata, izinkan Uthman masuk, beritahukan khabar gembira kepadanya berkenaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga fitnah yang akan menimpa diri dia. Sebab Uthman ni, awal-awal Nabi dah beritahu siap dah. Sebab apa? Uthman ni memang meninggal dunia dalam keadaan yang memang, bukanlah kita kata meninggal elok, dia kena belasah sampai mati. Ini fitnah yang pertama terjadi pada umat Islam. Lalu bila Uthman masuk, yang menarik ya, kata Abu Musa Al-Asy'ari, bila Uthman masuk, dia tengok kawasan berdekatan dengan Nabi di sumur tu dah penuh. Maka dia pun tak duduk dengan Nabi SAW, dia pun duduk di seberang sumur. Okey. Apa kata Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu? Ini ulama tabi'in. Dia kata, kedudukan Nabi SAW dengan Abu Bakar dengan Umar, aku tafsirkan sebagai itulah kedudukan mereka di dalam kubur mereka. Bila Nabi wafat, Nabi duduk tengah,
Abu Bakar wafat, orang kebumikan di belah kanan dia, dan Umar dikebumikan belah kiri dia. Syekh Utsaimin punya penafsiran, wallahi saya baca, Allah dahsyat. Dia kata apa? Mereka bertiga ni, Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, mereka ni merupakan kekasih Allah yang mana mereka dikebumikan bersama di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah panggil mereka di padang mahsyar, mereka akan bangkit dengan dikelilingi oleh Masjidin Nabawi. Bertiga mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertigalah mereka masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ini maksud hadis ni. Kamu bersama dengan orang yang kamu sayang. Abu Bakar, orang yang paling disayang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan bersebelahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab, orang yang paling disayang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, belah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Utsaimin, di dunia, di akhirat, di mahsyar dan di syurga, mereka inilah tiga sekawan, kata. Bangkit sekaligus. Okey? Jadi sebab tu kita, apa pengajarannya Ustaz kata? Kita dalam dunia ni perhatikan siapa kawan baik kita. Disebabkan Nabi SAW dah sebut jelas dah, kamu bersama dengan orang yang kamu sayang. Sayang pada ulama, sayang pada pendakwah yang sahih, bangkit bersama dengan mereka lah. Sayang kepada ahli ma'asi, sayang pada ahli fasik, sayang kepada orang yang tak habis-habis berdolak dalih nak beramal. Dia beritahu kan sunnahnya macam ni, dah pusing kita buat macam ni lah. Dia beritahu Islam nak macam ni, pusing-pusing. Tak, sebenarnya macam ni. Astaghfirullahalazim. Sayang pada orang sedemikian, bangkit ke akhirat dengan siapa? Takkan bangkit dengan Nabi kot, bangkit dengan dia lah ke akhirat nanti. Jadi kita tanya, nasihat saya pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita ni kat dunia, yang ni semua exam yang panjang, ni semua peperiksaan yang panjang, betul tak? Keputusan kita di padang mahsyar kelak, kita tanya diri sendiri, saya nak bangkit di padang mahsyar, saya nak bangkit dengan siapa? Saya nak keluar dengan siapa? Maka hati-hati siapa yang kita kasihi, hati-hati siapa jadi teman baik kita, kerana tanpa ragu-ragu kita bangkit dengan dia dekat pada mahsyar kelak. Suatu kata Nabi, kamu ataupun manusia bersama dengan orang yang dikasihi, orang yang disayang. Wallahu alam. Baik. Kemudian sambung di sini. Saya ingat minggu depan kita boleh masuk bab akhir dah buku ni, alhamdulillah. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memulaukan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan juga dua sahabatnya selama 50 hari disebabkan mereka tidak hadir peperangan Tabuk tanpa keuzuran, sehingga diturunkan ayat 117 dan ayat 118 daripada surah At-Taubah. Yang ni kisah dia panjang. Saya ingat Ka'ab bin Malik cerita berkenaan bagaimana dia kena pulau ni. Memang sedih sungguh lah. 40 hari dia kena pulau tu, sehingga dia kata dia rindu sungguh pada Nabi SAW. Pulau ni maksudnya sahabat semua tak bercakap dengan dia. Dia pergi ke Masjid Nabawi. Tapi pergi Masjid Nabawi, dia kata lepas dah selesai solat tu, Nabi SAW kan bagi dia pusing ke belakang untuk berzikir kan. Lalu kata Ka'ab bin Malik, dia kata waktu saya tunduk berzikir tu, saya nampak dengan ekor mata saya Nabi SAW pandang ke saya. Rasulullah ni manusia, dia rindu pada sahabat dia kak. Tapi Allah dah suruh pulau kan, dia pulau kan. Kata Ka'ab bin Malik, dengan ekor mata saya nampak Nabi SAW menghadap ke arah, pusing ke arah saya. Kemudian saya angkat kepala saya dengan harapan dapatlah saya bertentang mata dengan Nabi SAW. Tapi bila saya angkat kepala je, terus baginda SAW alih muka dia ke lain. Allah sedih sungguh dia cerita. Dan perkara ni berlanjutan sehingga 40 hari. Sampai ke 40 hari, kata Ka'ab bin Malik, datang orang-orang sahabat, dihantarkan utusan oleh Nabi SAW. Ingatkan dah nak habis, dia kata. Tetapi rupanya Nabi pesan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan arahan, jangankan sahabat, isteri-isteri mereka juga, kata Nabi SAW, keluarkan, jangan bercampur dengan mereka. Pulaukan sampai ke tahap tu. Kena pula seorang lagi, Hilal bin Ashraf radhiyallahu an. Dia ni pula orang yang dah tua. Dia orang yang memerlukan pertolongan isteri dia lah. Hak yang tu pun dia suruh asingkan daripada isteri dia. Kata Ka'ab bin Malik, dia kata, dan Hilal bin Ashraf ni tak buat apa-apa melainkan duduk dalam rumah dia menangis teriak setiap hari kerja, kata. Sampai berapa lama? Sampai 50 hari. Apa dia punya kesalahan dia? Waktu peperangan Tabuk, kata Ka'ab bin Malik, orang-orang dah mula bersiap sedia nak pergi perang. Dia kata, orang kata kat dia, Ka'ab ni sahabat besar tau, bukan sahabat biasa-biasa. Lalu orang kata, Ka'ab kata, kita dah nak pergi perang, pergilah beli barang-barang perang. Dia kata tak apa, nanti ada apa. Kemudian sehingga dia kata lagi lebih kurang 3-4 hari nak berangkat, dia kata baru saya sedar barang perang semua saya tak beli lagi. Lalu dia pun pergi ke kedai, semua kedai kata apa? Habis dah.
tunggangan dah habis, bekalan makanan dah habis, barang-barang baju perisai dan sebagainya, semua habis dah, orang Islam dah beli dah. Maka kata Ka'ab bin Malik, tak apalah, saya pun duduk tinggal kat Madinah, tak ikut kot perang Tabuk kot, dia tahu. Sebab apa? Sebab barang dah habis, disebabkan dia berlengah-lengah. Dia kata, dalam hadis tu dia kata, aku berharap Nabi SAW tak cari aku dekat Tabuk, dia kata. Tapi ni Nabi SAW sampai dekat Tabuk, Nabi tanya, mana Ka'ab bin Malik? Lalu bila balik tu, Nabi SAW balik, dia terangkan pada Nabi, dia kata minta maaf, memang salah dia berlengah sehingga barang tak sempat beli, dia tak ikut perang Tabuk. Turun ayat kata pulaukan mereka 3 orang ni. Selama berapa lama? 50 hari, lama ke tak? Lalu itu kita kata kisah dia, kesalahan tak ikut perang Tabuk, apa dia buat kan? Di pulau kan, tak bertegur dengan dia. Mana pula kalau kesalahan tu lebih besar daripada tu? Nampak tak poin buku ni? Okey. Jadi dia kata, dalam mensyarahkan hadis ini, Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah telah mengatakan sesungguhnya para sahabat, at-tabi'in dan ulama sunnah telah bersepakat dan bersetuju ke atas permusuhan ahli bid'ah dan juga pemulauan mereka. Kalau Ka'ab bin Malik itu sahabat, kesalahan dia apa? Kesalahan dia tak ikut perang Tabuk, itu pun kena pulau. Kalau dalam bab bid'ah akidah, itu besar lagi lah. Okey, wallahu a'lam. Kita ni tak masuk waktu isyak ke? Dah masuk? Allah awak tak tegur. Kita bagi ruang tak azan lah, insya-Allah. Ya.